Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum Junaid Ismail, Farid Misbah, Rozia Umar. Tolong share dengan teman-teman yang lain yang bertanya kuliah dah start ke belum. Ya, Mazura Zubir, tolong share dengan teman-teman. Mungkin ada yang tertanya malam semalam kita cuti, malam ni kita sambung semula. Muhammad Adib, jazakallahu anna kulla khair, barakallahu fikum. Munawara Azza Ahmad, Ustaz Nuribis, tolong beritahu kat teman-teman yang lain share dengan yang lain dalam sahabat Telegram, dalam WhatsApp group dan juga dalam Facebook masing-masing. Tolong share. Malam ni kita nak belajar 2 ataupun 3 ayat saja bergantung pada kesempatan. Dan seperti yang telah saya janjikan, saya nak cerita kepada tuan-tuan tentang bai'ah. Apakah dia rukun bai'ah, bagaimanakah bentuk bai'ah, bagaimana sahabat bai'ah dengan Nabi SAW. Ada sahabat yang telah pun bersalam dengan Nabi dan dengan tangan tersebut beliau tidak pernah memegang lagi apa-apa benda yang kotor. Walaupun auratnya sendiri pun beliau tidak pegang dengan tangan kanan yang pernah menjamah tangan Rasulullah SAW itu. Siapakah sahabat tersebut? Dan apa kaitan dia dengan bai'ah? Nanti kita akan lihat. Baik, malam ni kita lihat ayat ke-8, ke-9, kalau sempat ayat ke-10. Sekejap saja. Jadi tuan-tuan yang telah wakafkan malam ni, malam cuti untuk mendengar kuliah ni sesama, tolong share dengan teman-teman yang lain ya. Fiza Jazuri, Adawiyah Syukri, barakallahu fikum. Ya, muka surat ke-51, jilid yang ke-9, Tafsir Kasirun Biru ni. Ya. Jadi ayat 8, 9, 9 dan 10 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man 'afa bima ahada Allahu alaihi bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Sadaqallahul azim. Sungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Bahawasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya saya, akibat dia melanggar janji itu, dia akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan beri kepadanya pahala yang besar. Baik, muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, lihat ya, dalam muka surat 52 Tafsir Ibn Katsir jilid yang ke-9 ni, berkata pengarang, dia berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, inna arsalnaka syahida, sungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, iaitu atas segala makhluk, mubasyira, dan memberi berita gembira, maksudnya bagi orang beriman, wa nadhira, dan memberi peringatan, iaitu bagi orang kafir. Perkara ini telah pun dibahaskan dalam tafsir Al-Ahzab yang lalu. Jadi perkataan basyir berarti berita gembira, nadhir berarti berita yang berupa peringatan, amaran, ancaman dan sebagainya. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila wa tusabbihuhu bukratan wa asila, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menguatkan agamanya. Ibnu Abbas dan beberapa ulama yang lain mengatakan iaitu mengagungkannya, membesarkannya, menghormati, mengagungkan, memuliakannya, dan bertasbih kepadanya, iaitu mensucinya pada waktu pagi dan petang, iaitu pada awal dan juga siang hari dan akhir waktu siang. Setelah itu Allah berfirman kepada Rasulnya sebagai pemuliaan dan penghormatan baginya, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Baik, dalam ayat ini kita dapat perhatikan tuan-tuan bahawa Allah SWT menceritakan kedatangan Nabi SAW adalah untuk memberi berita gembira, menjadi saksi, dan juga memberi peringatan kepada mereka yang degil, yang ingkar. Maksud menjadi saksi ini tuan-tuan, nanti di akhirat ketika Allah bertanya kepada sekalian umat bahawa adakah Nabi telah menyampaikan, maka Nabi menjadi saksi bahawa segala ini telah disampaikan kepada kita semua tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Dan bila Allah bertanya kepada umat yang terdahulu bahawa benarkah telah disampaikan kepada mereka segala
kebenaran, maka kita akan menjadi saksi kepada kebenaran bahawa ia pernah disampaikan kepada mereka yang terdahulu, walaupun kita tidak berada pada waktu ia berlaku, tuan-tuan. Dan perutusan Nabi-Nabi yang berlaku pada umat-umat terdahulu pula akan dijadikan saksi oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi-Nabi itu telah diutus oleh Allah SWT. Inilah dia kemuliaan yang terdapat pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menjelaskan mubasyirah, berarti berita gembira, wa nadhira, berita yang menakutkan. Maka Islam datang ada dua juzuk yang penting. Juzuk memberikan berita gembira, dan satu bahagian lagi merupakan peringatan, ancaman, amaran. Dalam Islam ada amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Bahawa tentulah tidak sempurna Islam ini apabila seseorang hanya menyampaikan perkara-perkara yang berupa ma'ruf saja. Kemungkaran diabaikan, kemungkaran dibiarkan, kemungkaran tak ditegur. Ini tidak betul, tuan-tuan ini milik Allah sekalian. Dan memang inilah kerja para Nabi yang terdahulu, bahawa mengajak umat untuk melakukan perkara yang ma'ruf dan mencegah mereka daripada melakukan perkara-perkara kemungkaran. Bahagian yang kedua ni agak sukar diterima oleh kaum musyrikin. Bahagian pertama, mengajak kepada kebaikan, semua orang boleh terima, tuan-tuan. Tapi bila menyebut tentang kemungkaran, itu yang payah untuk ditinggalkan. Kerana kita dapat lihat ayat yang berikutnya, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwaqqiru, supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu menguatkan agamanya. Dalam kehidupan pada hari ini, bila kita menyokong, sebagai contohnya cara muamalah Islam, perbankan Islam, berarti kita menyokong Islam, tuan-tuan. Tapi andai kita terlibat dalam sistem ribawi, maka kita sebenarnya sedang berusaha untuk menghancurkan Islam. Kita kena sedar perkara ni, tuan-tuan. Dalam musim seperti yang kita lalui, PKP yang berpanjangan seperti ini, maka mungkin sebahagian daripada kita yang punya wang simpanan yang banyak mulalah berjinak-jinak dalam sistem-sistem pelaburan yang ditawarkan oleh pihak-pihak tertentu. Pulangan-pulangan yang ditunjukkan itu mengelabukan mata. Padahal kita kena ingat, tuan-tuan ni boleh kawan sekalian, andai kita terlibat dengan riba, apa sahaja perniagaan ia bergantung kepada keadaan semasa, dan tidak boleh seseorang itu menjanjikan pulangan keuntungan masa ke semasa. Tuan-tuan ya, tentulah tidak betul kalau ada perniagaan yang mana perniagaan itu sentiasa untung. Mana ada perniagaan yang sentiasa untung, tuan-tuan? Ada waktu rugi, ada waktu ia untung. Kalau perniagaan yang menjanjikan pulangan seperti itu, yakinlah ia adalah sistem yang riba sebenarnya. Seseorang boleh berkata, perniagaan saya ni, saya nak ajak tuan-tuan untuk masuk buat pelaburan. Biasanya kita ada keuntungan. Keuntungan kita tak kurang daripada tarikh sekian. Kerana daripada catatan pencapaian kita mengikut sejarah, sejak 10 tahun lalu, tiap-tiap tahun kita buat keuntungan. Paling kurang banyak ni. Seandainya tuan-tuan turut terlibat, insya-Allah saya akan usahakan supaya keuntungan ni lebih daripada kadar yang berlaku pada tahun-tahun lepas. Contoh, tentulah tidak boleh kalau kita menetapkan anda melabur sebanyak 10,000, anda akan dapat pulangan 30%. Ini riba namanya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dalam konteks ini, kata Syekh Dr. Ratib Nabulsi, dalam apa jua perjuangan kamu menegakkan Islam, di mana saja kamu berada, berarti kamu telah menyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berniaga sebagai contohnya tidak terlibat dengan rasuah, riswah, di atas keyakinan paksi kita bahawa ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang beri rasuah dan juga menerimanya akan jadi ahli neraka. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi, kata Nabi SAW. Setiap daging yang tumbuh daripada sistem yang haram, daripada sumber yang haram, maka nerakalah tempatnya. Maka apa saja bentuk penglibatan kita dalam perkara-perkara yang merosakkan Islam, yang bertentangan dengan Islam, yang diharamkan oleh Islam, berarti kita berusaha untuk merobohkan agama sebenarnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi apa sahaja perniagaan kita yang menyokong apa yang dibawakan oleh Islam, berarti kita menyokong Nabi dalam ayat ini, wa tu'azziru, kamu menguatkan Islam itu. Jadi kena yakin, tuan-tuan ya, yakin dengan Allah SWT. Jangan dengar apa yang mereka katakan, yang kata-kata mereka itu semua membawa kita kepada neraka. Wa ja'alna minhum a'immatan yad'una ila an-nar. Ada sebahagian daripada manusia ni memang dijadikan penyeru kepada api neraka. Apa nak buat? Dalam kehidupan pada ini semua orang tergiur, tergoda melihat pulangan keduniaan, lalu dia pun terlibat dalam perkara itu dengan harapan dapat pulangan keduniaan yang begitu menggiurkan. Maka inilah yang kita kena fahami dalam ayat kata Dr. Ratib Nabulsi, iaitu kamu menyokong agama Allah, kamu menyokong Islam, kamu mengikut apa yang ditetapkan oleh Islam, berarti kamu menyokong agama Allah SWT. Andai kamu menentang apa yang dibawa oleh Islam,
kamu pandangan ada cara lain untuk menguruskan dunia ini seperti yang dikehendaki oleh hawa nafsu kamu, berarti kamu berusaha untuk merobohkan Islam. Kamu terlibat dalam kerja jenayah menghancurkan Islam sebenarnya. Jadi dalam hadis mengatakan la takunu imma'atan taqulun in ahsana nasu ahsana wa in asa'u asa'na walakin wati'u anfusakum li an tuhsinu idza ahsanu wa an tuhsinu idza afsadu. Kamu hendaklah mengukuhkan diri kamu, pegang Islam itu dengan sebenar-benarnya, bukan kamu ikut trend yang berlaku macam lalang. Kata Nabi SAW, imma'atan, macam lalang. Orang buat baik, kamu baik. Kenapa buat baik? Kerana semua orang buat baik. Kenapa kamu buat jahat? Kalau buat baik macam mana nak lepas dalam suasana sekarang? Mana boleh percaya kalau kita tak bagi rasuah kepada orang? Inilah tanggapan segelintir manusia, tuan-tuan, yang hidup dengan menyangkakan bahawa dia berperang dengan Allah, dia tak perasan sebenarnya. Bila akan selesai masalah umat ni, tuan-tuan? Bila orang datang ke negara kita tak ditangkap, diambil rasuah daripada mereka, sampai ada doktor pun bercerita, doktor ni satu insan yang cukup amanah, yang dedikasi terhadap kerjanya. Maka ketika datang orang asing untuk mendapat laporan kesihatan, ternyata dia tidak fit untuk bekerja di negara kita, maka warga asing ni kata kepada doktor, doktor tolong bagi lulus lah. Berapa doktor nak pun saya bayar? 5,000, 10,000. Tengok tuan-tuan. Tapi doktor ni mengatakan tidak. Saya sebagai seorang doktor, saya ada sumpah dengan seorang doktor bahawa menjadi doktor ini merupakan satu amanah. Saya tak akan lepaskan awak punya laporan kesihatan ni bahawa tak lulus, awak tidak layak bekerja kat negara kami. Bayangkan kalau semua orang bertindak sedemikian, tuan-tuan. Ini tidak. Ada pihak yang menangguk di Aikro, mengambil kesempatan, melihat peluang seperti ini. Kadang-kadang ada warga asing yang bekerja di negara yang beritahu dia tahan oleh pihak tertentu, dan kemudian untuk lepas mudah saja bayar semua 10,000. Allahu Akbar, pesta lah mereka. Satu tempat bekerja, kalau 10 orang bayar 10,000, 100,000 bagi-bagi pada malam itu. Tuan-tuan bayangkan, bila lah akan selesai masalah rasuah ni, tuan-tuan? Ya, selagi orang-orang yang terang-terangan melakukan perkara maksiat dan rasuah ini tidak diambil tindakan kepada mereka, maka selagi itulah umat ni berada dalam kehancuran, diambang kehancuran. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ada setengah negara bila melihat corruption ini berlaku, tindakan yang paling wajar untuk diambil terhadapnya adalah tembak saja. Islam tidaklah sekejam itu. Tapi seandainya tidak ada satu tindakan yang tegas terhadap golongan seperti ini, maka selama-lamanya negara kita akan kemunduran. Bahkan dalam list yang dikemukakan, kata setengah pihak pun menunjukkan bahawa negara kita sudah terjebak dalam tangga yang agak corot kerana pengurusan yang sangat tiris, ketirisan yang banyak berlaku, sifat tidak amanah ini. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Jadi kena ingat apa yang dimaksudkan dalam perjuangan Nabi. Walaupun ayat itu 1400 tahun lalu, ia tidak turun untuk zaman itu sahaja. Kita dah belajar polisi dalam memahami ayat Quran adalah, ya Kang Hamid, Muhammad Hafiz, tembak saja, tak boleh tembak, ambil hukuman yang sepatutnya ikut pada Islam dengan pembuktian dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang berkasihan, kita dah belajar polisi, belajar Al-Quran ini adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah ni adalah dengan keumuman ayat, umumnya ayat, bukannya terbatas pada waktu ia diturunkan. Jangan dipandang pada waktu yang tertentu ketika diturunkan semata-mata, maka nanti kita akan berada di satu tempat. Kata orang Arab, nahnu fi wadin wal Qur'anu fi wadin akhar. Kita berada di satu oasis dan Quran pula berada di wadi yang lain. Kita berada di satu tempat Quran, kerana kita sentiasa beranggapan ayat ni turun untuk kaum munafikun dahulu, tidak kena pada kita. Ayat ni berkaitan dengan para sahabat dahulu, tak ada kena-mena dengan kita. Maka akhirnya kita baca Quran, kita tidak akan dapat mengambil sebarang ibrah daripadanya. Jadi faham tuan-tuan ya, perkaitan ayat ke-8 dan ke-9 yang sedang kita bincangkan pada malam ni adalah masih lagi menceritakan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu perjuangan Nabi untuk kita ceritakan daripada ayat-ayat yang lalu, bila Nabi SAW berjumpa dengan kaum musyrikin dalam sulh Hudaybiyah, dan termeterailah perjanjian yang bawa keuntungan banyak kepada Islam, yang tersirat di sebalik surat, yang akhirnya dia mengerti oleh mereka yang mengkaji dan juga yang memahami di kalangan para sahabat, dan Allah sudah menurunkan kepada hati mereka sakinah, iaitu ketenangan apabila mereka menjadi sangat resah dan tertekan kerana baru saja sebelum itu tindakan yang dikenakan kepada mereka oleh kaum musyrikin yang nampak undang-undang itu menjual mereka, padahal mereka baru saja menang perang Ahzab. Jadi menang perang Ahzab patutnya meraihkan kemenangan dengan kekuatan, tapi nampak ada penghinaan dari sudut sulh Hudaybiyah, iaitu enactment ataupun keputusan yang dimeterai dalam pertemuan itu pada zahirnya.
Jadi ayat-ayat yang datang ni kita akan lihat bagaimana kedudukan Nabi dipuji oleh Allah SWT, diletakkan di tempat yang tinggi. Pangkat Nabi bukan macam manusia biasa, di mana segala perkara yang berlaku dalam kehidupan Nabi adalah dorongan dan juga wahyu daripada Allah SWT. Jadi kita yang datang kemudian pun bila baca ayat ini mengambil pengajaran, dan kita kena yakin bahawa Islam ni tetap akan menang walaupun banyak tekanan dan juga sekatan yang dikenakan. Tapi setiap kita kena ada peranan untuk menjayakan misi ini. Setiap kita kena pegang kepada kebenaran dan pegang pada prinsip, bukan jadi seperti lalang yang melihat di mana ada keuntungan maka di situ dia bolot. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ini adalah rujuk kepada kita. Ini berlaku dalam konteks iltifat yang telah kita pelajari, cerita-cerita Nabi dan para sahabat. Tiba-tiba ayat itu ditujukan kepada kita. Macam seorang cikgu lah masuk ke dalam kelas, dia cerita kepada anak muridnya, dulu saya ada pelajar ni rajin, tiap hari telefon ibu dia, pelajar sungguh-sungguh, kerja rumah tak pernah miss, datang dengan penuh adat, tak pernah tidur dalam kelas. Kamu pun berpeluang jadi seperti dia. Tengok cerita orang terlalu kena dibuat berkaitan dengan hidup kita, dengan kita yang ada di depan ni, supaya jangan terlalai. Ikutlah seperti yang dilakukan oleh fulan bin fulan yang telah berjaya itu. Nampak tak tuan-tuan? Ini dia keindahan dan gubahan Quran. Kalau kita lihat, tu kata Syed Qutb, kekuatan yang daripada Quran ni terletak pada taswir fanninya, iaitu keupayaannya, kehebatannya untuk mengkaitkan peristiwa-peristiwa lalu supaya ia tersemat dalam hati kita dan kita dapat rasa kita sebahagian daripada ayat ini, seolah-olah ketika diturunkan kita ada pada waktu itu. Inilah dia tajsid as-suwar al-ma'nawiyah bi-suwar haqiqiyah mujassadah. Kemampuan Quran ini adalah untuk mendatangkan gambaran benda yang berlaku pada masa sebelum kita, tetapi dikaitkan dengan keadaan kita seolah-olah kita pun turut serta ketika turunnya ayat tersebut. Ini dia ketika kita baca Quran ini, nama tadabbur tuan-tuan. Kita mesti kaitkan ayat ini dengan kehidupan kita. Jangan kita pandang dia berasingan, jangan kita pandang ia turun untuk satu waktu yang telah pun berlalu dan tak ada kaitan dengan hidup kita. Baik, sesungguhnya Allah mengingatkan kita untuk kita bertasbih mengingati Allah SWT waktu pagi dan petang. Jadi mengingati Allah SWT ni tidak terbatas sama ada kita dalam keadaan uzur. Bagi orang perempuan sebagai contohnya, tetap juga peranan untuk mengingati Allah SWT. Dan kita telah pelajari dalam tafsir Ad-Durrul Mansur oleh Imam Suyuti, mengemukakan banyak riwayat bahawa semua makhluk ini memuji, berzikir dan juga bertasbih kepada Allah. Andai sesuatu makhluk itu tidak memuji Allah, tidak berzikir, bertasbih padanya, maka pada saat itu juga akan dimatikan oleh Allah SWT. Wa in min syai'in la yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Setiap benda itu bertasbih kepada Allah. Kalau dia berhenti bertasbih, maka tidak layak lagi untuknya menyambung meneruskan kehidupan. Dia dirangkuto Hasidah Bahruji. Ahlan wa sahlan kepada semua yang hadir pada malam ni. Baik, kemudian kita masuk kepada ayat yang ke-10. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Sungguhnya orang yang bai'ah kepadamu, sungguhnya mereka bai'ah kepada Allah, tangan Allah berada atas tangan-tangan mereka. Jadi dalam konteks penjelasan ayat Quran, tangan Allah atas tangan mereka, maksudnya ilmu Allah dan juga rahmat Allah. Ini adalah takwil kepada ayat. Inilah manhaj para salafus salih di kalangan Asy'ariyah, Ahlussunnah, yang mengatakan bahawa segala yang merujuk kepada Allah ni, kita telah bincangkan bahawa kata Imam Malik ketika ditanya kepada beliau, mal istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Jadi bila dia kaitkan dengan zat Allah SWT, satu benda adalah min ajli taqrib, li ajli taqrib, untuk mudahkan kita faham. Dan kita takwilkan di sini, kata para ulama Ahlus Sunnah, yang merujuk kepada ilmu Allah, rahmat Allah. Kita tidak boleh samakan Allah dengan makhluk. Kita telah belajar perkara ini, bahawa Imam Malik ketika ditanya soalan demikian mengatakan tangan itu benda yang kita faham, tapi bentuknya memang tidak sama dengan kita, kerana Allah tidak sama dengan makhluk. Iman dengannya wajib, bertanya padanya banyak-banyak, ia merupakan perkara bid'ah. Kerana dalam mana-mana bahasa pun ada simpulan bahasa, ada kiasan kata, ada bahasa-bahasa bersifat seperti itu. Jadi kalau kita katakan arahan datang daripada pihak atasan berarti pihak yang berkuasa ke atas kita. Kami mengkehendaki, kami berarti merupakan arahan. Tak boleh masuk dalam bilik ni melainkan kaki tangan. Ini merupakan satu penggunaan bahasa yang wujud dalam semua bahasa di dunia. Maka demikian juga tak terkecuali bahasa Arab.
Jadi maksudnya ilmu Allah hadir bersama dengan mereka, rahmat Allah, mendengar ucapan mereka, melihat tempat-tempat mereka, mengetahui apa mereka sembunyikan dalam hati mereka. Dialah Allah yang maha tinggi, yang menerima bai'ah menerusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menyatakan, "Famanakatha fa inna ma yankuthu ala nafsi." Siapa yang melanggar janjinya, maka dia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Itu akibat buruk kalau dia melanggar janjinya, sedangkan Allah sekali tidak memerlukannya. "Wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima." Siapa yang menepati janji kepada Allah, maka Allah akan beri padanya pahala yang besar. Ini telah berlaku di bawah pokok Samurah di Hudaibiyah, dan jumlah sahabat pada masa itu yang telah bersumpah setia bersama dengan Rasulullah sama ada 1300, 1400 ataupun 1500. Kata Imam Ibn Kathir, pendapat yang paling tepat adalah yang pertengahan, iaitu 1400 orang. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan, Qutaibah beritahu kami, Sufyan memberitahu kami dari Amr dan dari Jabir, dari saat berlakunya perjalanan Hudaibiyah kami berjumlah 1400 orang. Diriwayatkan Imam Muslim daripada hadis Sufyan bin Uyainah, juga diriwayatkan daripada Bukhari Muslim daripada hadis Amash dari Salim bin Abi Ja'ad dari Jabir berkata, pada waktu itu bilangan kami 1400 orang. Nabi meletakkan tangan baginda pada air tersebut dan air itu mengalir di antara jari jemari baginda, sedang mereka semua melihatnya. Jadi dalam bilangan ramai itu berlaku bai'ah, ada berbagai-bagai riwayat. Sama ada Nabi megang tangan mereka, Nabi pegang tangan Nabi, ni tangan aku, ni tangan Osman, dan para sahabat letakkan tangan mereka atas tangan Nabi setelah di bawah pokok Samurah. Ataupun Nabi megang pada aliran air yang ada di situ. Jadi ada berbagai-bagai riwayat menunjuk pada bai'ah. Bai'ah ni berarti sumpah setia, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Sumpah setia bukan untuk mati, tapi sumpah setia di sini untuk mempertahankan kemuliaan Islam dan juga untuk mempertahankan Osman, untuk mengambil tindakan terhadap apa sahaja yang dilakukan oleh musuh Islam terhadap Osman bin Affan radhiyallahu an. Baik, kita baca berikutnya muka 53 ya. Dalam kitab sirah, Muhammad bin Ishaq bin Yasar berkata, kemudian Rasulullah SAW memanggil Umar bin Khattab dan baginda utuskan ke Mekah untuk menyampaikan kepada para pemuka kaum Quraisy mengenai kedatangan itu. Tapi Umar telah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku takut orang Quraisy akan buat jahat kepadaku, kerana di Mekah ini tidak ada seorang pun daripada Bani Adi bin Ka'ab yang akan bela ku." Sayyidina Umar daripada Bani Adi. Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau Rasulullah utuskan saya bimbang Quraisy akan bertindak jahat kepada saya, kerana Bani Adi tidak kuat. Saya menjadangkan supaya yang datang kepada mereka yang mewakili kita pada hari ini adalah Osman, kerana Osman ini mempunyai kabilah yang kuat di sana." Maka Umar telah mencadangkan Osman mengambil tempatnya, dan Nabi telah merestui pemergian tersebut. Dan Sayyidina Osman akhirnya telah pergi ke Mekah, dan di Mekah dia mendapat kafalah ni, mendapat jaminan. Kita kalau nak masuk ke Mekah sampai kali ni ada apa dipanggil sebagai macam garanti dah, tuan-tuan, surat kebenaran, permit untuk masuk, dan mesti ada permit daripada badan tertentu ataupun generasi tertentu ataupun kabilah tertentu yang akan bagi kepada kita kebenaran masuk ke Mekah. Itulah yang berlaku selalunya sampai ke hari ini. Maka Sayyidina Osman telah masuk dengan jaminan Abban bin Sa'id bin Al-As. Ya. Jadi kemudian Abban menemani Osman, menghantarnya dan menyerahkan surat Rasulullah kepada kaum Quraisy. Kemudian itu mereka Abban telah berkata kepada Osman, "Wahai Osman, kalau engkau nak melakukan umrah, sila lakukan. Aku menjamin keselamatan kau." Tapi Sayyidina Osman masakan nak melakukannya kerana dia mewakili Rasulullah. Rasulullah tersekat dekat Hudaibiyah, takkanlah dia nak buat umrah seorang diri. Maka Sayyidina Osman dengan kesetiaan kepada Rasulullah dan kepimpinan, Sayyidina Osman tidak melakukan umrah pada masa itu, tuan-tuan. Kemudian orang Quraisy menahan Osman bersama mereka, sehingga sampai berita kepada Nabi bahawa Osman telah dibunuh. Ibnu Ishaq menceritakan, Ibnu Ishaq inilah Muhammad bin Ishaq. Untuk mengetahui tuan-tuan yang mula-mula tulis kitab sirah adalah Muhammad bin Ishaq, tapi yang dapat nama adalah Ibn Hisham. Inilah orang kata lembu punya susu, sapi dapat nama. Kerana sirah Ibn Ishaq ni tak sampai kepada kita. Yang sampai adalah sirah Ibn Hisham, yang merupakan ringkasan kepada tulisan Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan ya, tentang Muhammad bin Ishaq ni, yang pernah berjumpa dengan Imam Syafi'i di Mesir. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan. Jadi kemudian Ibnu Ishaq bercerita, Abdullah bin Abi Bakar memberitahuku bahawa Rasulullah bersabda ketika mendengar Osman telah dibunuh, "La naba'u hatta nunajizal qaum." Kami tidak akan meninggalkan tempat ini hingga kita memerangi kaum itu. Jadi Rasulullah telah menyeru manusia supaya berbai'ah. Itulah yang disebut sebagai bai'atul ridwan. Perjanjian berlaku di bawah sebatang pokok. Orang ramai lantas berkata kepada Rasulullah untuk bai'ah untuk mati. Namun Jabir bin Abdullah mengatakan sungguh Rasulullah tidak bai'ah mereka untuk mati, tapi untuk berjanji setia tidak lari. Artinya mempertahankan Islam. Tuan-tuan semua terlupa menyampaikan pesan penaja
maya dapatkan habatus sauda birkah daripada Zahazan Travel. Ya, pada musim Covid ni mudah-mudahan ia menjadi satu rawatan dan juga benteng kepada kita bagi menghadapi wabak ni tuan-tuan. Inilah dia habatus sauda yang telah diproses untuk kapsul yang mudah untuk diambil, digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah untuk dinikmati tuan-tuan. Kami telah proses begini menyahut pesan Rasulullah SAW bahawa padanya ada keberkatan. Kami namakannya pun birkah, perkataan barakah, birkah, barakah. Jadi mudah-mudahan padanya ada keberkatan, merawat kita, menguatkan antibody kita, dan ada banyak sahabat yang telah menggunakannya mendapati padanya ada kebaikan, menumbuhkan rambut, melebatkannya. Ada susu bagi perempuan yang kurang susu untuk diberi pada anak, mudah untuk tidur malam, menyelamatkan rasa sedung. Kata Ibn Qayyim dalam kitabnya At-Tibun Nabawi yang punya lebih daripada 70 kelebihan. Dapatkan habatus sauda daripada Zahazan Travel. Kami sedang adakan kempen satu rumah satu habatus sauda sekarang, satu birkah. Di Zahazan Travel juga kami memasarkan kurma jenama Mekjol dari Palestin dalam bekas seperti ini yang mudah untuk disimpan, diletak di atas meja. Inilah kurma Mekjol yang difirmankan oleh Allah dalam ayat ke-25 surah Maryam, wa huzi ilaiki bijiz'in nakhlah, wahai Maryam, gegarkan pokok kurma. Sedangkan Maryam pada masa itu baru saja melahirkan puteranya Isa, dengan tujuan untuk menjatuhkan buah kurma dan makan daripadanya untuk mengurangkan kesakitan yang kau alami kerana melahirkan Isa. Inilah di kurma Mekjol yang kita makan bersama ni tuan. Saya pernah makan ni untuk sahur, boleh tahan satu hari puasa, alhamdulillah. Tak pening, tak lapar sebagainya. Makan sahur. Dan ini juga digunakan dalam kisah-kisah Nabi, para sahabat. Mereka makan sebiji kurma ni share sampai 4 orang. Kalau besar macam ni memanglah munasabah untuk mereka boleh musafir makan sebiji kurma share 4 orang dalam kemiskinan para sahabat. Inilah kurmanya tuan, besar Mekjol. Kalau kita lihat kurma ajwa, saiznya lebih kecil. Inilah ajwa. Kami ada ajwa juga, alhamdulillah. Ajwa ni 1/3 daripada saiz Mekjol tadi, nampak. Ini sabdakan Nabi SAW, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurru sumun sihirun. Hadis sahih mengatakan bahawa Nabi bersabda padanya rawatan pada sihir dan juga racun, dengan syarat dia makan 7 biji setiap pagi. Bagi ibu kita, ayah kita, di kita sendiri, rumah yang tiada kurma akan kelaparan selalu. Ini sabda Nabi SAW. Dapatkan kurma Mekjol dan juga ajwa dari Zahazan Travel. Mudah-mudahan bulan puasa, bulan Muharram ni kita dapat puasa hari Isnin Khamis. Dan jangan lupa minggu depan hari Ashura dan juga Tasu'a 9 dan 10 untuk kita puasa. Boleh Ustaz kongsi perubahan selepas makan birkah? Alhamdulillah, selepas makan birkah ni rasa tidur lebih aman, lawas pada buang air, alhamdulillah, mudah untuk tidur. Yang meresdung, hilang resdungnya, alhamdulillah. Yang kurang rambutnya tumbuh, alhamdulillah, katanya dimakan dengan kelapa dara. Wallahualam. Jadi tuan-tuan, apa pun kita pegang kepada janji Nabi, ia merupakan rawatan pada semua penyakit melainkan kematian. Jadi adalah habatul barakah. Terima kasih Abdul Matin, Ummi Ruqyah. Baik, kita sambung. Ibn Lahiyah mengukakan dari Abul Aswad dari Urwah bin Zubair yang isinya mendekati konteks ini. Dan konteks miliknya dia menambahkan bahawa orang Quraisy mengutus kepada Rasulullah Suhail bin Amr. Ini telah kita ceritakan. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi menukilkan daripada Anas bin Malik bertutur, saat Rasulullah SAW menyeru bai'atul Ridwan, Utsman bin Affan menjadi utusan Nabi menghadapi penduduk Mekah dan baginda berbai'ah untuk beliau. Dan Nabi telah pun berdoa, Allahumma inna Utsman fi hajatillahi ta'ala wa hajati rasulih, iaitu wahai Tuhan, sungguhnya Utsman tengah mempertahankan kepentingan Allah dan Rasulnya, maka pertahankanlah beliau. Jadi kemudian baginda menjabat salah satu tangannya dan tangan yang lain. Baginda bai'ah atas nama Utsman. Seperti itu tuan-tuan. Jadi bai'ah saya telah cerita, ia merupakan satu tanda setia. Kalau pada zaman Nabi dahulu bilangan umat tidaklah ramai seperti hari ini. Hari ini mungkin bai'ah yang dilakukan itu, kata Syekh Abdul Hayy Al-Kattani dalam buku beliau At-Taratib Al-Idariyah, iaitu satu buku yang mengupas tentang sirah Nabi dan juga amalan Nabi dan para sahabat di zaman kegemilangan Islam, termasuk Khulafaur Rasyidin. Katakan bai'ah ini berlaku pada zaman moden dengan penulisan, dengan pangkas sebagai contohnya atas kertas undi, ia merupakan bai'ah. Jadi sesiapa yang mengatakan bahawa politik ini bukan daripada Islam, hanya perwakilan untuk meluruskan hak kita di parlimen, itu tidak tepat sebenarnya. Jadi politik ini merupakan satu sistem bai'ah yang ada pada zaman moden sebenarnya tuan-tuan. Jadi kalau zaman Khilafah Uthmaniyah dahulu, kerana bilangan mereka telah start ramai, maka bai'ah dilakukan dengan mencium
jubah khalifah ataupun sultan pada masa itu. Ya, jadi ini merupakan bentuk-bentuk bai'ah yang berlaku, apapun yang menandakan kesetiaan kepada satu pihak yang telah pun diamanahkan sebagai kepimpinan. Gitu tuan-tuan. Jadi dalam Islam kita telah pelajari dalam hadis menerusi kitab Adabul Mufrad yang lalu bahawa haram kita mengguling satu kepimpinan itu sehinggalah kita melihat mereka melakukan kekufuran yang jelas melampau, barulah kita boleh gulingkan. Tapi tanpa perkara itu, berilah kepada mereka hak mereka dan mintalah kepada Allah hak kamu. Ini yang telah kita pelajari. Jadilah orang yang berilmu tuan-tuan ya. Bahawa mengalami suasana fitnah pada hari ini tidak semudah seperti yang dijanjikan oleh pihak-pihak tertentu. Baik. Jadi saya telah cerita kepada tuan-tuan bahawa pada zaman Nabi Bai'ah dahulu ada seorang sahabat namanya Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Dia dan ayahnya masuk Islam. Ayahnya masuk Islam agak lambat. Beliau telah bai'ah dengan Nabi, mencium tangan Nabi, memegang tangan Nabi, dan dengan tangan kanannya itu mengikut hadis riwayat Baihaqi ini, Imran bin Husain tidak pernah menyentuh satu benda pun yang kotor, termasuklah auratnya. Jadi kata beliau, aku tidak pernah memegang auratku sejak, dan juga perkara-perkara yang kotor, sejak aku menyentuh tangan Nabi SAW dengan tangan ini. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Ya, ada orang berkata dia balik pada umrah, balik pada haji, dia tidak masuk ke mana-mana kedai yang ada padanya berhala. Mungkin ini juga satu tanda daripada tanda haji mabrur, bahawa dia berusaha untuk mengawal dirinya daripada pergi ke tempat-tempat yang boleh mengurangi keimanannya kepada Allah SWT. Ya, kita ditanya pada ulama, apakah hukum balik pada haji, kita dah beribadah kepada Allah dengan sebenarnya, kita pergi pula ke kedai yang ada berhala dalamnya, ada jual berhala dan sebagainya, maka tak teramak. Maka ulama itu menjawab bahawa ini tanda haji yang mabrur mudah-mudahan. Sebagaimana sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain ini tidak menyentuh dengan tangan kanannya itu apa-apa perkara yang kotor, walaupun auratnya sendiri, sejak daripada dia bersalam dengan Rasulullah dalam bai'ah itu. Baik tuan, cukuplah setakat ini untuk renungan kita pada malam ni, dan Allah memberkati kita. Jangan lupa ya, cuti yang panjang ini isilah dengan perkara kebaikan. Didiklah anak kita untuk kenal Tuhan, belajar jawi, belajar untuk sembahyang dengan betul, wuduk dengan sempurna sebagai contohnya. Kami di Telaga Biru memberikan buku Camp Bestari Salat yang mengajar anak-anak kita daripada darjah 1 sampai darjah 6 sembahyang yang betul, dengan panduan, dengan checklistnya, dengan latih kukuhnya, latih tubinya. Tolong dapatkan daripada www.telagabiru.com.my. Tuan-tuan order online je, kami hantar ke rumah. Kita juga belajar jawi dengan pantas. Saya terang beri tuan-tuan tentang BDN, belajar jawi dengan nombor, karangan seorang sahabat saya yang sangat kreatif, menangi banyak hadiah inovatif negara dan juga dunia, Al-Fadhil Ustaz Wan Azhar. Dapatkan bahan ni tuan-tuan, kerana bahan ni terbukti boleh membantu, walaupun anak-anak orang asli, anak orang bukan Islam pun boleh belajar jawi dengan kurang dari 1 jam, boleh menulis, membaca dengan baik. Belajar sekejap saja boleh menguasai dengan cemerlang. Dapatkan daripada www.telagabiru.com.my untuk anak kita yang masih belum mahir jawi, bahkan diri kita sendiri sekalipun. Jadi tuan-tuan, ada banyak buku manfaat yang kami terbitkan, mentasi bukan saja bab pendidikan Islam, bahasa Arab, malahan ada geografi, sejarah, maths, sains, BM, semua ada. Semua ada daripada darjah 1 sampai tingkatan 5. Dapatkan daripada telagabiru.com.my. Type je perkataan www.telagabiru.com.my. Nanti tuan akan dapat melihat kedai kami secara online. Terima kasih tuan-tuan, setakat ini saja dulu. Sama-sama kita tangguhkan dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa dharki syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqullahu minna wa minkum. Tuan, barakallahu fikum, narakum ala khair insyaallah. Jumpa lagi pada waktu lain. Saya tinggalkan tuan-tuan bawah jagaan Allah. Dialah sebaik-baik penjaga. Jaga dia baik tuan-tuan. Terima kasih Nur Rahim, Rosman. Terima kasih semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.